kehadiran kita akan menghadapi banyak masalah di dalam kita melaksanakan tugas. Kita akan menghadapi banyak masalah untuk mendukung resolusi 1701 PBB, iaitu mandat yang diberikan kepada kita. Walaupun di kalangan penduduk dan anggota Malbat berlainan budaya dan fahaman agama, namun mereka menghormati Ramadan dan ada kalanya bersama-sama mengadakan majlis berbuka puasa. Keadaan persekitaran Lubnan seperti serangan Israel terhadap Gaza dan pergolakan di Syria turut menjadi faktor penyumbang keadaan tidak menentu di negara ini. Berikutan itu, pasukan Malbat 850-1 dituntut sentiasa bersiap sedia dalam apa jua keadaan menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk serangan roket dan pesawat. Okey, sekarang ni saya berada di Menara Tinjau di dalam kem Markah Malbat 850-1 ini. Anggota yang bertugas dilengkapi dengan jaket keselamatan, iaitu jaket kalis peluru dan juga helmet kalis peluru ini. Inilah antara ciri-ciri keselamatan yang dititik beratkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan bantuan kemanusiaan ke Palestin dijangka dapat disalurkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Dan ia sebaik laluan ke negara bergolak itu dibuka oleh kerajaan Mesir melalui pintu masuk di sepadan Rafah. Bercakap pada sidang media khas di Seri Perdana Putrajaya, Datuk Seri Najib memberitahu bantuan kemanusiaan ke Gaza seperti makanan, ubat-ubatan serta doktor pakar akan dikendalikan Biro Kebajikan UMNO. Kita belum pastikan lagi sebab ini bergantung kepada kebenaran daripada kerajaan Mesir untuk membuka laluan di Rafah ni untuk masuk kawasan Gaza. Tapi kita berharap barangkali dalam masa 2 minggu bantuan kemanusiaan ini, operasi ataupun misi bantuan kemanusiaan ini boleh dilakukan, insya-Allah. Dalam pada itu, Datuk Seri Najib juga telah berhubung melalui telefon dengan Ketua Biro Politik Hamas, Khalid Mishal malam tadi, yang bagi menyampaikan rasa simpati rakyat Malaysia yang mendalam berhubung serangan ke atas penduduk Gaza yang dilakukan rejim Zionis, di samping akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mereka. Saya telah menyatakan juga kita mengutuk dengan sekeras-kerasnya apa yang telah dan sedang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap rakyat Palestin yang kebanyakan daripada mereka terdiri daripada orang-orang awam yang tidak berdosa, termasuk kanak-kanak yang telah terkorban. Beliau telah melahirkan penghargaan rakyat Malaysia di atas rasa simpati dan pendirian tegas kita. Malaysia juga telah membuat saranan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menghentikan keganasan tersebut. Pemuda UMNO Malaysia akan menyertai Biro Kebajikan UMNO dalam misi kemanusiaan membantu rakyat Palestin ke Gaza dalam masa terdekat. Dan menurut Ketua Pemuda Khairi Jamaluddin Abu Bakar, beliau sendiri akan turut menyertai misi itu bersama Pengerusi Biro Kebajikan UMNO, Datuk Seri Abdul Aziz. Menurut Khairi, semasa misi itu mereka akan membawa ubat-ubatan, pakaian dan makanan untuk penduduk Gaza. Berjemaah, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, kita sentiasa. Ya, kita bersama dengan Biro Kebajikan UMNO di bawah Datuk Aziz, kita akan ke sana. Kita akan kenal pasti beberapa wakil daripada pemuda yang akan ke Gaza. Mungkin seminggu 2 lagi kita akan melepas. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan memberitahu sedang mengenal pasti beberapa lagi ahli pemuda UMNO yang akan menyertai mereka ke Gaza. Beliau berkata demikian dalam majlis berbuka puasa bersama pemuda UMNO Negeri Sembilan di Masjid Karyah Datuk Kerana Petra, Ampangan, Seremban. Dan ini pula usaha yang dilakukan sebagai tanda sokongan serta keprihatinan terhadap kesengsaraan rakyat Palestin yang dizalimi rejim Zionis di bumi Gaza. Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu akan melancarkan tabung sumbangan kutipan derma untuk rakyat Palestin peringkat negeri yang mana melibatkan cawangan dan juga bahagian parti.
Perkara itu diumumkan Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman ketika melancarkan tabung berkenaan bagi peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Seberang Takhir di Pusat Rehabilitasi Satu Malaysia di Kampung Telaga Daing, Kuala Terengganu. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri turut memaklumkan akan membentuk satu sekretariat bagi menyelaraskan tabung sumbangan itu. Beliau juga telah pun memaklumkan kepada pihak Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, meminta Karuiah Masjid dan Surau di Terengganu mengadakan solat sunat hajat untuk Palestin selepas selesai solat tarawih dan solat Jumaat. Dan kerajaan negeri juga mengambil pendirian sama dengan kerajaan pusat menentang sekeras-kerasnya kezaliman dan mengutuk serangan ketenteraan rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Anggota pasukan gerakan ARM PGA yang ditugaskan mengawal sempadan negeri Sarawak diletakkan dalam keadaan siap siaga sebagai satu langkah proaktif. Dan menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Senior DCP Datuk Wira Muhammad Sabtu Osman, semua anggota diarah sentiasa berwaspada dengan setiap pergerakan mencurigakan di sekitar sempadan. Walaupun tiada sebarang laporan mengenai kegiatan atau kemasukan pengganas ke Sarawak, namun insiden di Pulau Mabul Sempurna, Sabah baru-baru ini yang mengorbankan nyawa seorang anggota polis harus dijadikan iktibar. Tidak menerima apa-apa laporan bersabit dengan kegiatan-kegiatan ataupun kemasukan pendatang-pendatang ataupun kita anggap pengganas ataupun teroris daripada luar. Ya. Ditanya sama ada akan menghantar bantuan ke Sabah, beliau berkata ketika ini belum ada keperluan memandangkan terdapat satu company PGA Brigade Sabah dengan keanggotaan 140 orang mengawal keselamatan. Bercakap mengenai keselamatan pada musim perayaan, Datuk Wira Muhammad berkata hanya 10% anggota polis dibenar bercuti, manakala 90% lagi akan bertugas pada lebaran ini. Ops selamat akan bermula 21 Julai dan beliau menasihati orang ramai yang pulang bercuti supaya mematuhi keselamatan jalan raya. SMS arahkan kok, so please do so. So my advice is to everybody untuk memaklumkan kepada Pak Polis apabila rumah-rumah untuk ditinggalkan. Beliau memberitahu media selepas menerima sumbangan kuih raya di Dewan Pahlawan Markas Brigade PGA Batu Kawa, Kuching. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang bermaksud Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia agar mereka mendapat hidayah daripada membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Daripada Al-Quran kita akan dapat bahawa Al-Quran mengajak kita untuk melakukan kebaikan, membezakan antara perkara baik dan juga perkara-perkara yang boleh merugikan umat manusia. Oleh yang demikian, para penonton yang dikasihi sekalian, pastikan bulan Ramadan ini menjadi bulan pendidik kepada kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala menerusi pembacaan Al-Quran yang berterusan, yang konsisten. Kalau yang sebelum ini tak pernah baca Quran, jadikan bulan Ramadan kali ini sebagai bulan permulaan untuk kita menjadi manusia yang minat membaca Al-Quran. Bukan saja minat membaca, tetapi kalau boleh, pastikan kita juga memahami Al-Quran, setiap patah perkataan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sebab orang yang hebat adalah orang yang belajar Al-Quran, pembacaannya, kemudian memahaminya, kemudian mereka beramal dengan setiap apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi inilah amalan para sahabat radhiyallahu anhum apabila datangnya Ramadan, mereka jadikan Ramadan itu bulan Al-Quran untuk mereka. Mereka cuba mengkhatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam satu riwayat mengatakan bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran pada satu bulan Ramadan sahaja sebanyak 60 kali. Maka di manakah kita? Mari kita sama-sama mendapatkan keredaan Allah dengan membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran teman hidup kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengingatkan kitab Al-Quran bukan sekadar hanya perlu dibaca, sebaliknya harus difahami, dihayati serta wajib dijadikan pegangan dan sumber rujukan utama. Titah baginda lagi Al-Quran juga diibaratkan seperti kompas yang memandu manusia untuk mentadbir urus kehidupan makhluk dan alam semesta ini. Tegas baginda, setiap kata yang diucap dan perbuatan yang dilakukan tidak akan terlepas daripada penilaian. Bukan sahaja di peringkat duniawi, malah lebih berat dan sama sekali tidak dapat dilindungi di peringkat ukhrawi. Jika mutiara berharga yang terkandung di dasar Al-Quran itu mahu ditemui untuk dijadikan pakaian insan, amatlah perlu pengajaran Al-Quran memberikan tumpuan lebih utama kepada aspek fahaman, penghayatan, apresiasi dan amalan. Titah baginda lagi pemahaman dan penghayatan kepada intipati Al-Quran diharap akan memberi ummah hidayah dan hikmah bagi melahirkan muslimin dan muslimat sejati yang dapat membawa ummah dan watan senantiasa dilimpahi keredaan dan rahmat ilahi. Baginda bertitah demikian sepanjang sambutan nuzul Al-Quran peringkat negeri Perak serta perasmian Masjid Ghufraniyah di Sungai Siput. Asrama 11 tingkat milik Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP di Nasar Kahira yang siap dibina dan akan mula menerima kemasukan penuntut dari Pahang bulan depan. Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah bangunan bernilai 12 juta ringgit yang dikenali sebagai Wisma Pahang itu akan menempatkan penuntut-penuntut yang sedang menyambung pengajian mereka di Mesir. Bertitah pada majlis berbuka puasa bersama warga Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang, baginda melahirkan rasa syukur kerana pembinaan asrama tersebut sudah siap dan boleh diduduki bagi keselesaan penuntut menimba ilmu. Berhubung dengan bangunan apartmen 11 tingkat milik majlis di Nasser City, Cairo, Egypt, saya bersyukur kerana bangunan ini yang dikenali sebagai Wisma Pahang berharga dengan 12 juta ringgit telah siap dibina oleh pemaju projek dan akan mula dimasuki oleh para pelajar dari Pahang mulai bulan Ogos ini. Baginda turut berbangga dengan pencapaian MUIP yang berjaya mengutip zakat lebih 100 juta ringgit setiap tahun sejak 2012. Pada majlis ini, Tengku Abdullah turut berkenan menerima zakat berjumlah 3 juta ringgit daripada 8 syarikat dan badan korporat. Kita beralih ke berita sukan. Menjelang tamasya sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland. Harapan skuad angkat berat negara untuk mempertahan pingat emas kategori 56 kg disandarkan kepada Muhammad Faizal Baharom apabila penyandangnya Amirul Hamizan Ibrahim digugurkan. Presiden Persatuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ong Poh Eng berkata walaupun Amirul menunjukkan kesungguhan dalam latihan, namun dia terpaksa diketepikan apabila tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Amirul budak ini memang is a very potential budak. It is a gifted lifter. Memang good lifter. You see, but the only unfortunate he had left the team. Memang commitment for the family. He had to work. He had to look for the thing. That's why the way I look at it, he still have the heart. Dia mau balik. He's still got the heart. He's going to come back. But we have do few tests for him too. But unfortunately, he cannot make it lah. He cannot make it. That is a bit sad lah. A bit sad. But he's definitely a good lifter. Pun begitu, beliau yang juga Chef de Mission Sukan Commonwealth 2014 yakin dengan Faizal yang mampu meneruskan dominasi negara dalam kategori 56 kg itu. Tambahan pula atlet itu mempunyai pengalaman beraksi di Sukan Olimpik London pada 2012. Malaysia menguasai sepenuhnya kategori 56 kg sejak 2002 menerusi Amirul yang menggondol 2 emas. Pada 2006, Amirul diketepikan apabila digantung setelah positif ujian dadah, namun dominasi emas negara diteruskan menerusi Faizal.
4 tahun lalu Amirul membuat kemunculan semula dan menguasai kategori 56 kg untuk 1 pinggan emas. Bercakap mengenai pencapaian atlet angkat berat pada Tamasya kali ini, Dato' Ong optimis Malaysia mampu membawa pulang lebih daripada 1 emas yang disasarkan. Teka-teki mengenai kedudukan Karl-Heinz Wegang sebagai penasihat teknikal pasukan Perak akhirnya terjawab. Dan Persatuan Bola Sepak Perak PAFA akhirnya melantik bekas jurulatih Negeri Sembilan musim 2013 Divaldo Alves bagi menggantikannya. Setiausaha Kehormat PAFA Abdul Aziz Yop Jamaluddin berkata keputusan tersebut dibuat selepas menimbang pelbagai sudut. Ini termasuk pencapaiannya ketika berkhidmat dengan beberapa kelab ternama Indonesia, antaranya PSMS Medan, Minangkabau FC dan Persebaya. Selain itu, keputusan tersebut juga dicapai hasil perbincangan bersama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Presiden PAFA Datuk Zainul Pazi Paharudin. Menurut Abdul Aziz, jurulatih dari Portugal itu telah menetapkan indeks prestasi utamanya KPI bagi tempoh 2 bulan. Kita telah membuat satu perjanjian bahawa beliau akan menjadi kita punya penasihat teknikal sehingga tamat pusingan pertama Piala Malaysia, dan sekiranya berjaya ke pusingan seterusnya kita akan sambung dari masa ke semasa lah. Jadi soal sama ada beliau akan berada untuk masa depan ataupun tahun depan dengan kita itu bergantung pada keputusan, sebab kita set dia punya KPI ni untuk musim ni, untuk pusingan pertama. Ketika ditemui di Ipoh, Abdul Aziz menjelaskan khidmat Wegang tidak disambung kerana bekas jurulatih dari Jerman itu mempunyai pelbagai komitmen dengan keluarga dan tugasan di negara asalnya. Saingan bola sepak Liga Kementerian Pelajaran semakin mendebarkan apabila 5 pasukan teratas hanya dipisahkan dengan 1 mata ketika saingan berbaki 4 perlawanan sahaja lagi. Perlawanan yang akan disambung selepas Aidilfitri ketika ini menyaksikan Wakil Melaka Sekolah Menengah Seri Kota kekal di tangan teratas meskipun diikat satu sama oleh SM Titi Wangsa. 3 perlawanan terakhir sebelum Ramadan menyaksikan SMK Seri Kota Seri satu sama dengan SM Titi Wangsa, manakala pencabar terdekat mereka SMK Mutiara Impian dari Pulau Pinang menang 2-1 ke atas SMK Syed Hassan dari Perlis. Satu lagi perlawanan menyaksikan SMK Tun Hussein On menewaskan Sekolah Sukan Malaysia Pahang 2-1. Dan di Melaka, gol awal Muhammad Hazim Abu Zaid meletakkan SMK Seri Kota di depan, namun kedudukan tersebut gagal bertahan lama sebelum Muhammad Afiq Al-Iman Kamarudin membalas 10 minit kemudian. Kedudukan satu sama itu kekal hingga tamat perlawanan dan jurulatih SMK Seri Kota Muhammad Sani Rabin berharap anak-anak buahnya akan kembali bangkit bagi mengharungi 4 perlawanan selepas Aidilfitri nanti. Motivasi dia mungkin lagi tinggi, mungkin kita akan terus menerajui tata liga. Untuk bulan puasa ni ada training, tapi kita mostly kita ubah lah daripada bola sepak kepada game-game lain lah. Tak keluar ke volleyball ke, just untuk happy diorang dan maintain diorang punya fitness lah. Kedudukan Liga KPM ketika ini menyaksikan Wakil Melaka itu masih kekal di tangga teratas tetapi diikuti rapat oleh SMK Mutiara Impian dan SMK Tun Hussein On di tangga ketiga. Baik saudara, setakat ini sahaja perkembangan setengah jam berita wilayah untuk hari ini Selasa 15 Julai 2014. Dan sebelum berakhir, saksikan visual kita kemeriahan memasak bubur lambuk secara gotong royong sempena Ramadan di Shah Alam. 7,000 bungkusan bubur lambuk disediakan Anjuran Pemuda UMNO bahagian Shah Alam dengan kerjasama Najib Razak Club NRC 11. Dengan itu, berita wilayah terus kepada anda. Assalamualaikum.